Tengok kita dah. Dia katanya dah kama dia sungguh daripada makna nah Tuhan katanya dah daripada hadis qudsi setengah daripada alam ruwiya annallaha ta'ala yaqul al-kibriya ridai wal azamatu izari. Nah Tuhan kata pada hadis qudsi masalah kibriya yakni sombong tu daripada sifat daripada kain selinekku dan kebesaran tu daripada pakaianku. Kama dia siapa-siapa duk berebut daripada pakaianku, maka aku nak masukkan akan dia di dalam neraka Jahannam. Dah tu setengah daripadanya. Lepas dia kata lagi la yambagi li akilin. Tengok situ. La yambagi tidak sayugia bagi orang yang berakal, bagi seorang yang berakal lah. Ayyaghfula an nafsihi. Bosa lalai ia al-akil. Seorang yang berakal tak patutlah dia nak lalai. Tak patut dia nak lupa an nafsihi daripada seorang saat ni tu, daripada dirinya, diri bagi seorang yang berakal. Kemudian bagi seorang yang berakal tak patut dia nak lalai pada diri dia daripada sifat-sifat kibria dan pula sifat-sifat takabur, sifat sombong saat ni. Fala yuslihuha bi izalatiha. Tak sayugia, tak patutnya fala yuslihuha, maka tidak membaiki ia, tidak memperbaiki ia al-akil. Akan dia akan apa? Yakni hazil khoslatah. Dia tidak memperbaiki akan ini al-khoslah, ini perkara dan ini sifat sana. Dia tak ada perbaiki. Dia tidak membaiki, tidak menyipeh daripada diri dia, daripada sifat-sifat takabur. Tidak memperbaiki bi izalatiha, dengan menghilang akan dia akan ini sifat. Tidak memperbaiki bil hazari, dengan dia tu beringat, wat taharruzi, dan pula dia saat ni tu cakna, wal isti'azati billahi min zalika, dan pula dia minta perlindungan daripada Allah dan dengan Allah min zalika, daripada dimakan itu, dimakan mana? Dimakan ay minal khaslati allati tusmirul khizya fid dunya wan nar fil akhirah. Yakni daripada satu sifat, satu perkara yang menumbuh dan pula yang membuah akan kehinaan di dalam dunia dan pula masalah api neraka di akhirat nanti. Jadi makna sifat takabur ni satu perkara yang menumbuh, yang menghasilkan seorang saat itu, apa dia? Iaitu orang panggil kehinaan di dalam dunia dan dia dapat api neraka di akhirat. Dan ini khaslah juga meluputkan seorang itu mengenangkan akan Allah. Dengan sebab seorang itu takabur, dengan sebab seorang itu sombong, dengan sebab sifat inilah yang meluput dan menghilangkan seorang daripada mengenangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan fahamkan makna-makna ayat Allah Taala. Wallah gapa wa huwa, dan ia jalla wa azza. Allah Taala itulah waliyul ismati. Allah Taala haja dan Allah Taala juga memerintah akan peliharakan seorang. Siapa dia dapat dipeliharakan daripada Allah, siapa dia dapat jagaan daripada Allah, maka orang ni akan lepas daripada sifat takabur dan sifat sombong. Wat taufiqi, dan Allah Taala tu menggapa merintah akan taufik bimannihi, dengan nikmatnya, nikmat bagi Allah. Habis kat tu. Fahaza, maka bermula ini. Gapo haza? Tengok molek. Fahaza, maka bermula ini. Ini gapo dia? Ini gapo dalil? Ai allazi zakarnahu fi hazal mukhtasar. Ialah perkataan yang telah menyebut oleh kami, yakni musannif, akan dia akan allazi, akan perkataan. Ini gapo? Ini perkataan yang telah menyebut oleh kami pada ini mukhtasar dari mana? Yakni dalam kitab Minhajul Abidin. Ba'du ma hadarana, ialah setengah barang yang mahadilah ia barang. Yakni setengah barang yang hadilah ia akan kami. Setengah daripada barang yang hadir dan silalah akan kami tu fi hazihil khisalil arba'i, pada ini segala daripada sifat-sifat yang empat. Sifat yang empat mana? Minal afati, daripada segala kebinasaan. Jadi apabila seorang itu bersifat dengan kibir, maka di seorang itu akan nak timbul dan sifat kebinasaan.
Yang pertama, seorang itu akan gapo di binasa atas dia, yakni tertegah akan kebenaran dan buta hati daripada mengenalkan ayat-ayat Allah Taala. Yang kedua, seorang itu akan dapat murka dan marah daripada Allah. Yang tiga, kebinasaan orang itu kibir, dia tu hina dan dia tu kena seksa, dan hina di dalam dunia dan seksa di akhirat. Yang keempat, dengan sebab sifat kibir ni apa dia? An-nar wal azabu fil uqba, yakni seksa dan api neraka di akhirat nanti. Tu orang panggil tu. Setengah daripada orang bersifat ngatakabur, maka orang ni akan nak tepuh dengan pak kebinasaan. Wa hasbul aqili, dan bermula yang memadai bagi orang yang berakal. Jadi mada bagi orang yang berakal ni apa? Wahidatun minha, ialah salah satu daripadanya. Daripada mana tengok weh? Bagi orang berakal tu mada cukup pi bagi orang berakal ialah salah satu daripadanya. Daripada mana? Dalil ai minal khisalil arba'i. Jadi makna kata orang tu kalau sebenar dia berakal, sebenar dia tu cerdik, maka pada so apa pada dah. Mana kata ke apa? Yakni dia tengok pada binasa dengan sebab takabur tu menegahkan seorang daripada kebenaran dan butakan hati dia daripada mengenalkan ayat. Pada so tu pada dah. Dah. Fadlan, lebih-lebih lagi. Pasal ni tu. Anil kulli, daripada semua perkara. Teruklah. Kalau orang tu mikir, kalau orang tu otak cerdik, kalau orang tu pandai, kalau orang tu otak waras semua, dengan satu kebinasaan, dengan sebab sifat takabur, dengan sebab sifat kibir, pada dah, cukup dah. Tak nanti kata semua daripada kebinasaan. Bagi orang mikir pada kata tegahkan seorang daripada kebenaran, butakan hati, tak fahamkan ayat-ayat Allah. Pada dah, cukup dah. Lebih-lebih lagi kalau semua, kau teruk lagi. Mana kata cukup lagi lah. So apa pada dah? Bagi orang yang berakal, seorang, so pada dah. Kalau orang cidik sungguh, tak nanti kata kena kata tahiyat tu binasa gapo menegah benda kebenaran dan tak dapat fahamkan ayat Allah dan dapat kemarahan Allah, tak ada dah. Jadi makna katanya, kalau seorang tu pandai sungguh, seorang tu mikir sungguh, tak nanti kata kemerkaan di atas Allah, daripada Allah, dan pula masalah kehinaan dia dalam dunia, tak dah. Pada kata tengok pada hirmanul haqi tu pun cukup dah bagi orang berakal, bagi orang mikir. Dia tak say dah. So tu pun pada dah. Teruk dah. Tengok. Kama dia kata fadlan anil kuli, lebih-lebih lagi daripada semua kebinasaan tu, makna kata teruk lagi lah. Makna kata cukup lagi. So apa ada dah. Makna tak bagi orang mikir, so supaya ni lah. Kalau orang cidik. Sebab satu misal, ya pahit dah. Sebenarnya cara. Misal fi'il muta'addi. Ya pahit dah. Daraba Zaidun amra. Lepas tu kiyah gi. Lepas tu nak tak nanti. Tak nanti duk misal semua. Misal so. Paham kiyah gi. Supaya ni orang cidik. Orang cidik dengan so kebinasaan. Ya rasa cukup dah. Lepas tu kalau pergi masalah kata marah Tuhan, kehinaan le dunia, seksa di akhirat. Teruk lagi lah. Cukup lagi lah. Tu dia. Kata mada bagi orang yang berakal ni. Daripada salah satu daripada sifat-sifat takabur, kebinasaan yang empat sana cukup dengan so ya. Idza ahammahu, apabila mempenting akan dia, akan al-akil. Apabila mempenting akan dia, akan orang yang berakal ni, amru qalbihi, oleh pekerjaan hatinya, hati bagi al-akil, bagi seorang yang berakal. Kalau dia tengok kepada satu kebinasaan dengan sebab sifat kibir, Allah pada dah. Tak nanti kata dua, tiga, kau teruk lagi lah. Makna tak teruk lagi lah. Kalau dia tu nak kepada kebinasaan siapa 3, 4, 5, teruk. Pada so tu pun cukup bagi perkara yang mempentingkan orang berakal oleh pekerjaan dan urusan hati dia. Wahama, dan terjaga ia. Dah terjaga an amri dinihi, dah daripada pekerjaan agama bagi al-akid. Jadi nak oyak kata bagi seorang berakal, kalau tengok mari dengan salah satu kebinasaan tu pun cukup dah. Lepas tu kalau misalnya kalau 3, 4, 2, 3, 4, teruk benar lah di atas dia. Makna kata dia tu nak tertanggung tamu sekali. Dapat apa apabila seorang tu bersifat dengan kibir, tegah dia daripada benar kebenaran. Lepas tu buta hati tu pun cukup dah. Dengan sebab satu sifat kibir tu menegahkan dia daripada kebenaran. Menegahkan dia saat itu buta hati daripada tak nampak ayat-ayat Allah. Tu cukup dah. Lepas tu nanti 2, 3 lagi. Dah cukup dengan so tu dah. Kenapa? Kerana orang berakal mempentingkan dia oleh pekerjaan hati. Dan pula dia tu nak menjaga daripada kerjaan agama. Deh. Wallahul muwaffiqu.
dan bermula Allah Ta'ala juga al-muwaffiqu yang mentaufiq ia Allah, yang menerang hati ia Allah Ta'ala. Habis kata. Fa in qulta, maka jika engkau berkata, kata musannif, ai fi suali, pada nak menanya akan daku. Mun kata tu nak tanyakan daku, nak iktirakkan daku lah. Fa iza kanal amru, maka apabila ada ining perkhijah ining urusan. Apabila adalah ining perkara ni, ining khijah ni. Apabila adalah ini perkara bihazihil manzilati. Ini perkara, gapo perkara? Yang ni perkara seorang bersifat dengan kibir, bersifat dengan somong ni. Faham tak somong? Kita tahu dah. Orang somong dah, orang takabur, orang sifat takabur somong. Somong diri, somong dengan orang, kecek dengan orang pun tengok ujung-ujung mata, tu orang somong. Kecek besar, tu somong lah kau tu. Kecek sikit tepuk dada, tu. Lepas tu dia katanya, kalau mung tu tanya aku pada nak soal. Apabila ada satu khijah yakni amrul qalbi, yakni khijah hati. Atau al-amru ay amrul qalbi bihazihil manzilati, dengan ining pangkat, ining masalah martabak. Min afati hazihil khisal, daripada segala kebinasaan ini sifat. Jadi urusan hati, perkhijah hati, duduk dia tu dengan ini martabat kata kehinaan, ataupun martabat dia saat itu jatuh dalam menegahkan kebenaran dan buta hati daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Daripada sebab apa? Kebinasaan bagi ini sifat takabur ataupun kibir. Waludhumi tahaffudhi minha, dan lazim bagi kita terjaga, kita menjaga minha, daripada ining segala sifat. Jadi nak royak kan? Nak royak katanya, kerja hati ni, hati belakang duk sakut dengan takabur hati, kat kibir, besar hati, orang panggil apa? Somong. Dia duk dalam. Hasad duk dalam. Lepas tu deki kat orang duk dalam. Lepas tu orang panggil ria pun dia main dalam. Maka ni semua daripada urusan hati. Ni masalah perkara-perkara yang sakut bertakluk dengan hati. Maka bertakluk dengan hati ni daripada segala kebinasaan dengan sebab ini sifat kibir. Sebab somong dia duduk dalam hati, maka binasa. Maka seorang ni duduk di martabat dan manzilah pangkat kehinaan ataupun tertegah dia daripada benda kebenaran. Kemudian waluzumi tahaffudhi minha, dan lazim kita menjagakan daripada hazil khisab. Kita kena jaga. Hati kita kena jaga. Makna kata jaga ni mudah ke apa? Payah. Kecek tak payah, ataupun tak ada takabur, hati penuh. Aku tak ada deki kat orang, tapi kalau aku tu baik perbuatan tu, orang panggil apa dia? Ia ni perbuatan hak dok tu baik mari tu deki kat orang. Tunjuk perbuatan dia tu kata deki kat orang. Deh. Masalah mulut tak payah, tapi hati ni. Fala budda mim ma'rifati haqiqatiha. Fardu fi atau memang tidur. Fala budda, maka pasti dan terkaya, yakni tak terkaya, yakni pasti. Mimma rifati haqiqatiha. Biar nak tidur sangat bangun diri. Fala budda mimma rifati haqiqatiha. Perhati kita tu. Lagi suruh bangun diri. Maka pasti daripada mengenal akan hakikatnya. Hakikat bagi apa dia? Yakni hakikat bagi apa dia? Maka pasti daripada mengenal akan hakikatnya. Hakikat bagi ini sifat. Maka ketika ni pasti kita kena daripada hakikatnya, hakikat bagi ini sifat. Hazil khisal. Makna kata apabila kita saat ni tu jatuh dah dalam martabat kehinaan masalah, ataupun kita jatuh dalam martabat kita tertegah nak buat benar-benar tak boleh buat sekat. Ataupun nak fahamkan ayat Allah Ta'ala tak boleh. Maka ketika ni pasti dan tak terkaya daripada kita kena akan hakikat bagi ini sifat. Kena hakikat kibir lah mana. Hakikat sifat somong lah mana. Kita kena dia. Lagi pula wahaddiha, dan takrih bagi hazil khisal. Kita kena tahulah sepada dia sakat teyalah mana tu kita kena tahu. Lagu mana somong? Somong ni kita tengok walaupun dia tak ada royak dia somong, tapi kecek nampak bertengok. Kecek saat ni tu orang panggil tak tunduk ke orang.
kecek saat ni nampak lebih dia belaka, orang lain jatuh rendah belaka, dia seorang yang lebih, dia seorang yang pandai. Haning orang panggil hakikat bagi orang somang. Lepas tu apabila kita nak jagakan dia, kita kena tahu dulu hakikat dan takrif dan pula perkara yang mengenalkan bagi kibir. Deh. Fabayyin lana, maka hendak menyatalah engkau ya musannif lana bagi kami. Bagi kami semualah orang-orang duk mengajikan kitab musannif ni. Kita semua ni. Dan orang duk tutup, duk cari ataupun orang yang duk nak kenal ni daripada kita ni. Tullabul ilmi, lagi pula daripada orang-orang duk mutalaah kitab musannif ni. Engkau nyatalah musannif bagi kami. Dzalika, akan dimakan itu, zalikal mazkur min haqiqatiha, lagi pula daripada hakikatnya, hakikat bagi al-kibir hazil khisal, lagi pula nya wahaddiha, meroyak royak mana hakikat, lagu mana hakikat bagi kibir, lagu mana hakikat bagi masalah sifat sama, menyatalah akan dimakan itu. Jadi apabila kangkau tu nyata bagi kami daripada hakikat diri bagi kibir dan takrif bagi kibir ni, lina rifa, supaya kami boleh kenal dah. Pok kita boleh kenal, orang ngaji boleh kenal, orang tengok kitab boleh kenal, orang tutup nak jalan ibadat dan pula orang panggil tutup nak ibadat kepada Allah pun ia boleh kenal. Apabila engkau tu royak hakikat kibir lah mana, dan pula diri hakibir lah mana, diri somang lah mana, takrif pengenalan bagi kibir lah mana, supaya kami itu kenal, supaya kami itu reti, supaya kami itu tahu kaifat tariqu, betapa kelakuan kami nak berjalan ila tahaffudhi anha, kepada nak menjagakan daripadanya, daripada azil khisar. Lagu mana kami saat ni tu nak jaga, dapat terpelihara daripada ini khisal, ini sifat. Meroyaklah mana hakikat kibir lah mana. Tengok musannif kata. Fa'lam ay fa aqulu laka fil jawabi i'lam. Maka aku nak berkata bagi engkau pada menjawab ya sa'il. Anna fi kulli wahidatin minha. Sesungguh sabitlah pada tiap-tiap satu daripadanya. Daripada gapo dalil. Musannif katanya anna fi kulli wahidatin minha, sesungguh sabitlah pada tiap-tiap satu daripadanya, daripada mana dalil, ai minal khisalil arba'i, daripada perkara-perkara yang empat ni. Jadi kalau mau nak tahu tak apalah aku nak royak tiap-tiap satu daripada ini sifat, ataupun daripada ini kebinasaan, ataupun daripada kebinasaan ataupun sifat-sifat yang empat ini, aku nak royak nak. Anna fi kulli wahidatin minha, sesungguh sabit pada tiap-tiap satu daripadanya, daripada al-khisalil arba'i, kalaman kathira, yakni bahasa yang banyak, kalam yang banyak. Kerana kalaman kathira, yakni kalam dan bahasa, bicaraan kasiran yang banyak ia. Jadi nak kira bercara pada kisah yang empat ni, masalah dengan sebab sifat kibir satunya hirmanul haqqi, dia menegahkan kebenaran, lagi pula dia menegahkan kita daripada taklif nak fahamkan ayat Quran, dan pula yang kedua orang panggil dapat kemerkaan daripada Allah. Jadi musannif kata bahasa pada masalah ni banyak sangat. Wa qad ashba'nal qawla fihi, dan sesungguh telah mengenyi oleh aku dan telah meliputi oleh kami. Tuan wa qad ashba'na, dan sesungguh telah mengenyi oleh kami dan telah meliputi oleh kami, yakni musannif, al-qawla ay al-bahsa, akan bahasa dan bicara fihi, padanya, pada kalamin kathirin, pada bahasa yang banyak, kalam yang banyak, kami mengenyi akan dia dan kami meliputi akan dia, akan bahasa pada kalam banyak ni. Di mana? Ashba'na, mengenyi kami fi kitabil ihya'i wal asrari, di dalam kitab yang bernama al-ihya', kitab Ihya Ulumuddin, wal asrari, dan kitab segala rusia kami ada sebut sana. Tengok. Wa nahnu, dan bermula kami, yakni musannif, nazkuru, kami nak menyebut, ma la budda, akan barang yang pasti, min zikrihi, daripada menyebut akan dia, akan barang. Kami pun nak menyebut akan barang pasti daripada kena sebut. Wala yaqa'ul ghina anhu, dan tidak jatuh oleh terkaya, oleh terlepas
anhu daripadanya pada mah. Apa tu kami nak sebut barang pasti kena sebut. Dan barang ni tak terlucu dan tak terkaya daripada, tak berlaku oleh kekayaan kelepas hasil daripadanya pada barang. Fanaqulu, maka kami nak berkata. Deh. Wabillahi taufik, dengan Allah Ta'ala jua taufik. Kata nak? Amalu. Tengok. Adapun bermula panjangkan angin-angin. Lagu mana panjang angin? Hak saat ni duk cara masalah sifat kibir. Apanya arti kibir? Somong, duk dalam. Apabila tubik luar, seorang kecep besar. Aku pandai, aku aling, aku reti, aku lebih kaya, akulah kuat wa amal. Jadi ya belaka. Tu orang panggil takabur, tubik luar. Pasal orang bersifat dengan kibir, orang panggil seorang itu mutakabir. Deh. Maka dengan sebab takabur tu mempunuhkan seorang, maka membuat pada seorang itu pada pak perkara kebinasaan. Kama dia musannaf kata aku nak sebut, kami nak sebut barang pasti kena sebut dan tak berlaku kekayaan daripada, nak lepas daripadanya tak boleh. Mana? Amal amalu. Ada pun bermula panjangkan angin-angin. Mana nak amal amalu? Ai ammatulul amali. Ada pun bermula panjang angin-angin ni. Faqala aksaru ulama'ina. Maka telah berkatalah oleh ulama-ulama kita. Dah. Ulama-ulama kita sudah berkata kan? Berkatanya dah. Rahimahumullah, yang merahmati akan mereka itu, akan ulama kita ni oleh Allah. Kata nak? Innahu, sesungguh bahawasanya al-amal. Dah. Amal ni panjang-panjang angin-angin ni. Apa dia? Iradatul hayati. Yakni kanak-kinak hidup. Kanak-kinak hidup. Hidup mana? Lil wakti. Bagi waktu, bagi masa. Tu makna kata panjangnya. Misalnya tak isak ni ku hidup ke, tadi tu ku hidup isak ni kena buat gotu. Ataupun bulan depan. Makna ya kanak hidup bagi waktu yang ditentu. Waktu yang disakati tu orang panjangnya. Tak apa minggu depan ni kawan nak buat gotu. Kawan angin nak buat mengoni. Ataupun tahun depan ni kawan nak buat rumah baru, nak beli kereta baru. Jadi makna ya kanak hidup tu bagi waktu yang tertahap. Ini orang panggil panjang angin-angin. Tapi dia tak boleh tahu semua ti. Dia tak tahu tu dia nak mati esok, kau nak mati malam ni, ke lusa, kau bulan depan. Dia tak tahu. Tapi dia kanak nak hidup bagi waktu yang tersakat. Nak hidup bulan depan ataupun tahun depan, nanti sudah umur dulu. Kalau Tuhan nak mati pun, nanti sudah umur buat umur syiak gini-gini. Tu orang panggil panjang angin-angin. Makna dia kanak hidup bagi waktu yang dia sakat. Adapun waktu yang sakat, walaupun dia sakat 10 kali sakat, walaupun dia nak 10 kali 10 pun, dah 10 kali kanak pun, kalau Tuhan nak mati, ya mati. Tapi nak jatuh panjangnya angin-angin dia. Kama di al-waqti mana? Hiradatul hayatu lil waqti al-mutarakhi bil hukmi. Yang berlamatan ia waktu bil hukmi, dengan menghukumkan. Makna kata ia terjadi ni kanak hidup. Hidup tu bagi waktu. Waktu yang berlamatan dengan hukum ni. Esok tak mati lagi. Makna kata waktu yang kata tak mati lagi esok. Ataupun lusa tak mati. Makna kata kanak hidup bagi waktu yang berlamatan dengan hukum kata dia tu mati esok. Kalau esok, dia tak ada hukum. Makna waktu yang dia kanak hidup. Makna kata berlamatan dengan hukum kata mati dia. Siapa aja. Dia tak ada nak. Dia nak tak. Esok kawan hidup lagi. Lusa kawan hidup lagi. Ataupun bulan depan kawan siapa kawan hidup. Tak ada buat bulan ni, nanti buat bulan depan. Inilah orang panggil kanak hidup. Dia bagi waktu yang berlamatan dengan menghukum kata ajar ya siapa tak siapa, dia tak ada hukum dak. Dia tak kawan bulan depan hidup, tahun depan lagi hidup, kawan nak buat umur sudah dulu, lepas tu kawan nak naik Mekah. Tapi siapa tak siapa belum tentu lagi, tapi dia berani kanak dengan waktu yang berlamatan dengan hukum itu. Itu orang panggil di dalam ilmu tasawuf ni panggil satu dosa, satu kesilapan yang besar sangat. Tapi kalau kita tak insya-Allah lah, kita kata insya-Allah kalau Tuhan hidup minggu depan, insya-Allah kalau Tuhan hidup tahun depan, insya-Allah dengan kait insya-Allah ini tak termasuk di dalam tulul amal. Tapi kalau tak apa nanti tahun depan ni kita nak pergi Mekah, klik Mekah ni kita nak buat umrah. Dia kata tak ada kait dengan insya-Allah. Ini orang panggil satu kesilapan sifat mazmumah yang amat besar dikirakan oleh ulama tasawuf. Deh. Wa kisarul amali, dan bermula mempendek mengsikap akan angin-angin. Ya pendek angin-angin. Tak tahulah esok ni nak hidup nak mati dah kan. Buat wimolek malam ni. Kalau semaya isya pun wimolek, baca Quran pun baca selalulah. Kalau nak zikir-zikir kenapa? Karena dia tak yakin kata esok dia nak hidup ke tak ni. Tuan-tuan, wa kisarul amali, dan bermula mempendekkan akan angin-angin. Apa dia? Takrif dia. Tarkul hukmi fihi,
meninggal akan hukum. Dia tinggalkan satu hukum ni, satu ketetapan fihi padonyo pada al-amali. Makna dia saat ni tu tinggalkan hukum pada angin, tak tahu gak esok ni nak hidup ke mati tak tahu lagi, lusa nak hidup mati. Makna dia tinggal hukum dengan ketetapan pada angin-angin dia. Adapun kalau dia menetap kata dia hukum dah. Maknanya dia hukum kanak ki dia tu hidup pada waktu bagi waktu yang berlamat dengan hukum. Maknanya tak ada hukum dah. Boleh ada hidup lagi esok, boleh hidup lagi lusa, bulan depan, tahun depan. Itu orang panggil angin-angin. Ada pun yang meninggalkan hukum pada angin-angin. Tak tahu esok mati dah pak. Atau dia panggil panah angin-angin. Apa makna waqisarul amali tarkul hukmi fihi bi an tuqayyidahu bil istisna'i bi masyiatillahi wa ilmi. Atau muradnya kisarul amali. Wa ini ai wazalika, dan bermula dimakan itu, dimakan kisarul amali, mempendek dan mensikat akan angin-angin. Musawwarun diwak gambar akan dia. Kalau orang tu dia kait lagu ni dia tak jadi panjang. Walau dia tak insya-Allah tarpai ni kalau kawan boleh hidup. Insya-Allah. Tengok. Apanya pandang angin bi an tuqayyidahu. Dengan bahasa mengkait, ia mengkaitlah oleh engkau. Engkau tu mengkait, mesakau. Hu akan dia akan al-amalah. Engkau sakut dengan angin-angin ni bil istisna, dengan engkau mengkeluar dengan istisna. Engkau menyepak. Tuan bil istisna engkau menyepak bi masyiatillah wa ilmihi. Ada dengan kanak ki Allah dan ilmunya. Dia mau kata tanpa kan gini dia mun ada dak ni? Mun nak pergi Mekah dak? Insya-Allah. Hati istisna dengan insya-Allah. Esok ni mun nak pergi buat dak gotu kali kawan. Insya-Allah. Hak lagu ning orang panggil tak jadi panjang angan-angan. Namanya kisarul amali. Sebab dia tidak menghukum pada angin-angin dia saat itu dengan dia yakin. Domanya dia kata insya-Allah. Kalau Tuhan kandak kaisak, insya-Allah. Kalau Tuhan tak kandak boleh tadi kami itu mati. Misalnya mu nak pergi dak jumpa situ buat kerja situ, insya-Allah kita jumpa kalau kandak kita Tuhan. Makna tak kalau kawan tak boleh pergi tu, makna tu tak kandak Tuhan dah tu. Misal demo lagu ni. Demo temu klik tanggi tu. Assalamualaikum. Kita salam pada dia tak deh. Salam kepada Khalik tu. Kita pun insya-Allah. Deh. Jadi kalau kita kait dengan insya-Allah. Kalau kita boleh kata, si Muhammad tu kita salam pada engkau Khalik. Maka lepas berdosa. Tapi kita kait dengan insya-Allah. Misalnya kita tak ada royak dia. Terlupa masalah. Maka kita kait dengan insya-Allah. Maka terlupa kita tak jadi berdosa. Supaya tu. Misalnya kita angin-angin nak pergi ke Mekah. Ataupun angin-angin bulan depan nak beli kereta. Tapi kita kait dengan insya-Allah. Nak beli kereta bulan depan. Insya-Allah. Itu dia panggil tak masuk di dalam panjang angin-angin. Kalau kita tak, nak beli kereta bulan depan. Pahlago nak beli. Kawan ada duit, kawan nak beli. Lepas tu mu hidup, tak tahu, kawan nak beli. Tapi dia tak ada kait dengan insya-Allah. Maka orang ni termasuk di dalam hukum dia panjang angan-angan tulul amali. Ya hukum dia tak ada apa panjang angan-angan. Ialah iradatul haya lil waqti al mutarakhi bil hukmi. Yakni kanak hidup bagi waktu yang berlamat-lamat dengan hukum. Kata esok mu boleh pergi. Tak apa orang nak pergi, esok. Tadi tak ada kait dengan insya-Allah. Ataupun lusa nak pergi dak sorak. Insya-Allah. Kalau dia kait dengan insya-Allah, tak masuk dalam panjang angin-angin. Kalau dia tak kait, makna kata dia tu termasuk dalam angin-angin, panjang angin-angin, masuk dalam satu sifat yang dicelakan oleh ulama tasawuf. Bil istina bi masyiatillah wa ilmi fi zikri. Pada sebut teh. Sebut teh insya-Allah dah. Au bi syartis salahi fil iradah. Ataupun dengan syarat solah. Baik. Fil iradah. Yakni pada kandak. Kalau kandak ki Allah Ta'ala kawai pergi. Kalau kandak ki Allah Ta'ala kawai buat. Kalau kandak ki Allah Ta'ala kami saat ni akan pergi ke Mekah. Ataupun dengan syarat baik. Mu nak kira ni. Kalau baik insya-Allah kawai pergi. Kalau kandak kita tu nak pergi baik. InsyaAllah benda tu akan berlaku. Misalnya. Mung saat ni tu nak kira ni. Bagaimana? Yakni dia mau ajak kita tengok nu sejik di nu di hak jai nu.
supaya kita saat ni pakat nak klik tempat tenang di kampung kita. Pahaya kata ya syarat tu insya-Allah lah kalau kanak kita nak kebaikan. Kalau Tuhan nak baik, kami nak pergi. Insya-Allah bil khair wassalah. Insya-Allah lah kalau Tuhan tu kanak dengan baik, kami akan pergi, kami akan pergi. Maka kalau ia kait dengan sebut teh insya-Allah ataupun sebut teh dengan syarat kalau ada pada kerja nak pergi esok, nak buat esok. Kalau ada kebaikan, aku akan berlaku dan aku akan buat. Maka masuk di dalam apa? Masuk di dalam kata tak panjang angin-angin. Ingat ginilah. Kalau kita hidup esok mati tak? Aku tak tahu kau insya-Allah lah. Kalau ku hidup insya-Allah kanak kita nak hidup. Lusa pun kanak kita hidup. Tapi ku nak buat amal lu malam ni. Nak buat amal. Ku tak tahu lagi esok ku nak mati nak hidup. Maka kalau orang duduk setara ni, dia tak panjang angin-angin. Tapi dia tahu tak apa, kawan tak sewak je bulan ni, nanti bulan depan kawan nak buat. Nanti kawan nak buat bulan depan, kawan nak buat amal sungguh dah. Nak baca Quran pun sungguh, nak ngaji pun sungguh, nak ngapa. Nak wis selesai masalah ni. Kalau dia angin lagu tu, kalau dia niat lagu tu, orang panggil silaran lagu tu, orang panggil masuk le panjang angin-angin. Tapi kalau dia tahu bulan depan, mula ni kawan sungguh dua dah, tapi bulan depan ni insya-Allah kami dan pula aku nak sungguh lebih pada ni. Tu dia tak panggil panjang angin-angin. Deh. Faizan ing zakarta hayataka ya'ti a'ishu ba'da nafsin sanin aw sa'atin saniyatin aw yawmin sanin bil hukmi wal qati fa anta amilun wa zalika maksiyatun wa zalika minka maksiyatun. Tengok ni dalam tasawuf kira dosa dah weh. Orang panjang angin kira berdosa, kira kesilapan yang besar. Sebab tu orang kita kalau ada fiqh, ada usul, tak ada tasawuf, dia tak mada. Sebab orang ni dia tak timbul warak. Deh. Orang kalau ada fiqh saja dia tak warak. Lepas tu kalau ada usul saja dia wahai nak bahas dengan orang. Lepas tu nak kacuh di antara fiqh dengan usul, maka hakim dia tu nak wisok orang tu jadi warak, dia kena ambil tasawuf tak tengah. Kalau orang ni ngaji fiqh, ya wahai nak pukung gitu, pukung gini, masalah tu, masalah ni, ya pandai. Kalau orang ngaji usul banyak-banyak, ya wahai nak bahas dengan orang. Nak mujadalah dengan orang. Kalau dia tak ada tasawuf di tengah. Sebab dia punuh laka tu. Orang tak ada tasawuf, orang ni fiqh. Fiqh ni dia tak warak. Lepas tu fiqh ni dia tak buat amal mana. Sebab apa? Dia tak ada tasawuf. Sebab tu akhir semua, orang nak warak, dia kena masuk tasawuf patik. Kalau kecek mudah-mudah gula, masuk garam, lepas tu masuk ke apa? Masukkan sakar sikit. Lepas tu kena masuk ke apa lagi? Kena masukkan masalah, kita tak pedas sikit. Baru sedap. Kalau masing manis cukup dah, tapi pedas tak ada, tak sedap juga. Nah, suponing lah. Kalau kita ngaji dah fiqh, ngaji dah usul, tapi tasawuf tak masuk. Orang ni tak mencukupi lagi. Sebab nak warak seorang, dia kena masuk tasawuf. Kalau ngaji, anak kata buat tengok. Kalau orang ngaji bab usul tinggi-tinggi, golek ke orang ni wahai nak bahas, wahai nak tekan dengan orang, wahai nak tik orang. Lepas tu kalau orang ngaji fiqh, wahai nak buat masalah. Tu kena tengok dia. Lepas tu nak wi warak, kena ambil tasawuf masuk tengah. Nah, tu dia dah. Dia kata faizan, maka ketika itu. Ketika mana? Tengok dalam. Faizan maka ketika itu dalam ai fahina id arafta ma qalahu haula'il a'lam fil amali i'lam annaka. Tengok. Faizan maka pada ketika tu, ketika mana weh? Pada ketika mana? Yakni ketika iza arafta, pada ketika dan waktu engkau mengenali maqalahu barang yang berkata akan di haula'il a'lamu. Bagi mereka yang aling-aling berkata saat ni tu. Fil amali pada sifat panjangkan angin-angin. Pada sifat panjang angin i'lam annaka ketahui engkau bahasa kerana i'lam ketahui engkau bahasa adalah engkau ni in zakarta jika mengingati engkau hayataka akan hidup engkau ingat kepada hidup engkau ya'ti bi anni dia kata nak in zakarta jika engkau menyebut hayataka akan kehidupan engkau engkau sebut bi anni dia kata itu dengan bahasa aku ni aisyu dia kata itu aku akan hidup lagi esok lusa ni hidup ba'da nafasin thanin selepas daripada nyawa yang kedua. Ni kita ada nyawa ni nyawa pertama ni. Serok masuk hambuh tu baik. Pada nyawa yang kedua tadi aku hidup. Au sa'atin saniyatin ataupun pada jam yang kedua. Mana jam kedua? Lah ni kita duduk jam pukul 9. 10 tadi aku hidup lagi. Deh. Au yaumin thanin
ataupun pada hari kedua. Hari ni ku hidup, esok pun ku hidup lagi. Dia kata ku hidup selepas daripada nyawa yang kedua, ataupun daripada je yang kedua, ataupun daripada hari kedua, bil hukmi, dengan dia menetap, dia hukum putus. Dia putus, dia menghukum, dia menetap atas. Tagi kau hidup lagi, napah yang kedua, ataupun je kedua kau hidup, ataupun hari kedua kau hidup. Dengan menghukum dan menetap. Wal qat'i, dan pula dia memutus. Jazai tak, kau hidup, napah yang kedua tagi. Je yang kedua kau hidup, esok kau hidup lagi. Fa anta, kata musannif, maka bermula engkau itu amilun, orang yang berpanjang-panjang oleh engkau akan angin-angin engkau. Lepas tu, apabila engkau termasuk dalam orang panjang angin-angin, wazalika, dan bermula dimakan itu minka, wazalika, dan bermula dimakan itu dimakan ai sudurul amali bil hukmi wal qat'i, keluar, timur, panjangkan angin-angin, tubik panjang angin-angin dengan engkau menetap dan engkau memutus ni minka, daripada engkau tu apa? Maksiatun, tubiklah tika tu daripada engkau, dan hasil daripada engkau itu satu maksiat dan satu deraka kepada Allah Subhanahu wa taala sebab engkau panjangnya. Askat tu kamar kata wallahu a'lam. Buka ni pula. Panjangkan angin-angin. Pada tu dulu. Buka ni pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni pula. Wajah ahlul Madinati, dan telah datang oleh ahli Madinah. Ahli Madinah daripada kaum Lut, ialah di Ordon, di Jordan sana. Dia kata Madinah ai Madinatis Sadum. Madinatis Sadum. Nama ketika ni Madinatis Sadum. Kalau lah ni, kalau di Ordon panggil Madinah Amman. Amman ibu kota bagi Ordon. Tapi dulu pada masa kaum Nabi Lut panggil Madinatis Sadum. Kama dia datang ahli Madinah, Madinatis Sadum, wa hum padahal mereka itu ahlul Madinah ni qaumul Lutin, ialah kena pada kaum Lut. Kaum Lut, kumpulan Lut, puak Lut. Lama akhbaru, tak kala mengkhabar mereka itu. Apabila kaum Lut saat ni duduk berita-berita. Wa hum qaumul Lut, kaum bagi Lut. Kaum bagi Lut kata ngana? Dia kata lima akhbaru, bagi barang yang berita mereka itu kaum Lut. Berita kan? Duk memberita mereka itu kaum Lut saat itu. Anna fi baiti Lutin, sesungguh sabit pada rumah bagi Lut. Ada rumah pada rumah bagi Lut ni. Ada siapa dia? Maradan Hasanan. Pok yang tidur. Tagi bangun diri nah. Pok laki biar tidur laki nah. Maradan, ada yang tidur laki. Ada negara. Maradan Hasanan, ialah para puan apa dia? Ialah Maradan, ialah muda belia. Muda belia mana? Hasanan, yang sangat-sangat eloklah mereka itu. Jadi makna kata puak ni pun apabila mereka dengar berita, dengan cerita kata di rumah Lut ni ada muda belia. Kita tahu dah muda belia, yakni laki-laki umur 13, 14, tak ada tumbuh bulu pahat lagi. Nampak jangok, muka cuci, muka licin. Maka fok-fok Lut ni wahai muda belia. Dia tak wahai tino. Lepas tu dengar berita ni masuk telinga mereka. Kata di rumah Lut ni ada muda belia yang sangat-sangat jangok. Kama dia muda belia ni siapa dia? Wahum, dan bermula mereka itu al-maradul hasan. Yakni muda belia yang jangok ni. Al-malaikatu. Ialah kena pada malaikat-malaikat yang mari rumah Lut. Mai kecek dengan Lut, tak aku nak membinasa akan engkau hidup. Tapi harap engkau tu duduk jauh-jauh daripada mereka. Munduk belakang-belakang mereka. Jangan duduk mereka, aku takut mengecik azab tu kepada mengdau ahli mengerti Lut. Tapi daripada keluarga Lut, tak deraka beriman dengan Allah. Malaikatnya illam ra'atahu. Malaikat isterinya, isteri Lut, deraka kepada Allah. Tak turut Lut. Yastabshiruna. Hal keadaan mereka itu ni. Yastabshiruna. Dapat berita kesukaan mereka itu. Mereka itu pun suara kita, suara wahai ketung lah. Dengar kata ketung situ tu sedap. Maka mecah alio lah. Atau dapat berita kesukaan. Supaya fok wahai ketung, fok wahai kuda. Lepas supaya fok pati tino, dengan tino jangok-jangok dari sana. Kan mecah lah alio. Supaya fok lekat debu putih. Tengok ke jarum titik alio tak ada. Supaya juga fok berharga. Fok kaum Lut yang berakhir. Gapa? Muda belia. Dengan kata muda belia yang ada di rumah Lut, maka titiklah alio.
Dapat berita kesukaan daripada pihak mereka, daripada kaum-kaum duk royak gitu, maka mecah orang panggil dapat berita kesukaan. Kata halun ialah hal. Hal mana ni? Tama'an. Yakni apa? Tama'an. Yakni tomok mereka itu. Tomok apa? Fi fi'lil fahishati. Pada nak memperbuat akan fahisyah. Bangun diri sayuti. Bangun diri. Pergi kitab bangun diri dah. Halun jadi hal. Hal pada mana? Pada hub saat itu. Hal kepada mereka yastabshiruna. Dapat mereka itu saat ni berita kesukaan. Dapat berita kesukaan kata umur bagi Lut tu ada muda belia. Gampang dia halun. Jadi lafaz yastabshiru tu hal daripada kaum Lut tu. Hal keadaan mereka itu hala kaunihim. Keadaan mereka itu kaum Lut ni. Yastabshirun dapat berita kesukaan daripada mereka daripada kaum Lut juga. Tama'an kerana tomok mereka dan temo'o mereka fi fi'lil fahishati pada nak mengerja akan perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, perbuatan yang hudud. Bihim ai bil maradil hasani dengan gapo muda beliau yang ada di rumah bagi Lut. Jadi dapat berita tu pasal suka mereka pun. Orang berahi sekarang ni, berahi kata sini ada goning, haya berahi, maka ya suka hati. Supaya puak berahi gapo wah dia. Dengan kata wah dia mari ya suka hati dah. Deh, tak orang berahi gapo dia. Maka puak ni ya wahi muda beliau. Apa beliau dengar berita lagu ni, ya berasa mecak belah-belah, berasa temoon dok naknya buat kerja orang panggil fahisyah, kerja benda-benda tak molek dengan mereka itu dengan muda beliau saat ni. Qala Lut, berkata ia Lutun. Berkata oleh Nabi Lut kata ana, inna haula'i sesungguh bahasa mereka itu al-marada al-hassana ialah apa muda-muda beliau yang janguk saat itu. Dah gawa dhaifi ialah daripada tetamu aku. Makna kata apa dia? Yakni daripada muda beliau yang ada di rumah bagi Nabi Lut. Lut pun kata itu daripada duyuh aku. Tapi Fok ni dia tak tahu kata duyuh saat ni tu daripada malaikat. Tapi malaikat pelom tua. Orang panggil malaikat tu ya gapo? Dia ubahkan rupa dia asal. Dia jadi muda beliau yang janguk. Maka duduk di dalam rumah Nabi Lut. Maka Nabi Lut kata itu daripada tetamu aku. Yang mari duduk dalam rumahku tetamu aku. Yang ni kek aku. Fala tafdahuni. Maka jangan kamu duduk celah lah akan daku. Kalau ku tak pun jangan duk kata ku payah ku gitu tak leh lah aku nak jaga duyuh aku lagi pula daripada tetamu aku. Kamu dia kamu nak buat benda tak molek, nak gapo lewat dengan mereka tak leh. Ini duyuhku. Kadang-kadang kamu dia Nabi Lut kata fala tafdahuni, maka jangan mencelalah kamu akan daku daripada aku saat ni tu takwih kerja dengan fahisyah, takwih kerja dengan fahisyah akan mereka. Wattaqullah, dan hendak takutlah olehmu yang qaumi akan Allah Ta'ala. Dengan menawak kerja benda-benda lewat dengan mereka itu daripada dhaifi. Malaikat pelong tua, pelangkai tua jadi muda beliau. Dulu dia malaikat tapi mari duk Nabi Lut buat orang panggil pelangkai tua ataupun berubahkan tubuh badan dia jadi muda beliau yang janguk. Maka berita ni timbul masyhur di kawasan kaum Lut kata ada muda belia di rumah Nabi Lut. Maka bakak mecak, bakak suka hati ramailah, bakak nak pergi buat fahisyah, nak kerja lewat dengan muda-muda belia yang ada di rumah Nabi Lut. Nabi Lut kata, "Hai, mu jangan duk celah akan dakulah. Demo tu duyuh aku, tetamu aku, mu takut tu ciklah." Deh. Wala tukhzuni, dan jangan menduka cita oleh kamu akan daku. Jangan menduka cita lah. Hei kaum aku yang qaumi, iyahum akan mereka itu akan gapo dhaifi. Jangan duk duka cita lah akan daku akan mereka itu. Jangan duk aku jadi duka cita akan mereka itu menawak benda pelik-pelik dalam rumah aku, jangan. Kemudian dan jangan menduka cita dan merusing akan daku akan mereka bi fi'lil fahishati bihim, dengan memperbuat akan fahisyah, buat perkara yang keji, perkara yang tak molek dengan mereka, jangan. Dah. Qalu, berkata mereka itu kaum Lutim, kaum Lut. Kata kaum Lut saat ni apabila Lut kata lagu tu, maka kaum dia pun kata ana, awalam nanhaka anil alamin, adakah tidak menegah kami akan dikau anil alamin daripada alam, daripada alam. Tu kata kaum dia. Qalu, berkata mereka itu kaum bagi Lut. Kaum bagi Lut kata ana, awalam nanhaka anil alamin, adakah tidak kami menegah akan dikau
anil alami daripada alam ini. Aku menegahkan dika pada alam ini ke? Bukan aku tu nak buat benda-benda ni ya. Aku tak ada tegahkan dika daripada alam ni bukan benda lain lagi. Tak. Cumanya aku kandak dan temo'o sukanya aku nak kerja fahisyah dengan orang-orang yang ada di rumah mu. Aku tak ada tegahkan dikau hidup daripada alam ni tak boleh buat tuan ni. Dak, aku tak ada tegah. An idafatihim daripada tersanakan mereka itu daripada idafat mereka itu dak. Patut Lut berkata. Jadi puak ni Lut takwil lah. Puak ni nak masuk lewatkan dengan bunda beliau yang ada dalam rumah Lut. Lut pun lari. Puak ni tahu, aku tak ada tegahkan dia. Kau Lut daripada alam ni. Hak lain kok mung lah. Tapi hak ni aku nak buat lah kerja. Aku nak lah lewat dengan mereka. Aku nak buat perbuatan yang keji. Lut kata ana. Qal berkata ia Lut. Lut kata ana. Banati. Haula'i banati. Bermula mereka itu saat ni tu. Banati. Ialah anak-anak perempuan aku. In kuntum fa'ilin. Jika adalah kamu nak mengerjakan kamu, kalau kamu nak kerja, kalau kamu tu nak memuahkan nafsu, menikah dengan anakku, membuat dengan anakku, kata Lut, mu jangan dak buatlah duyuhku ni, perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang keji, daripada lewat mu jangan. Tapi kalau mu nak ambil anak tina aku ni, kalau mu nak kerja sungguh, mu nak memuahkan hati sungguh. Tengok kata ana, ma turiduna min qada'i syahwati. Barang yang kamu tu kanak, kalau mung tu kanak, min qada'ish syahwati, daripada nak memuahkan hawa nafsu. Mu nak tunaikan hawa nafsu, nak puas hawa nafsu mung ni. Fatazawwajuhunna, maka berkahwin oleh kamu. Deh, fatazawwajuhunna, maka berkahwin oleh kamu. Hunna, akan mereka itu akan banati. Kalau nak mempuahkan hatimu, nak puas nafsumu, nak menunaikan hawa nafsu, menikahlah dengan anak-anak tinaku. Pasal apa mu nak main dengan muda belia yang ada dalam rumahku tu tak molek, Tuhan marah. Katanya Lut. Qala ta'ala, firman ia Allah Ta'ala, katanya, la amruka. Ini dia kata khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni khitab bagi Nabi, khitab Allah Ta'ala pada Nabi tapi bersumpah mengilah qasam ni. La amruka demi umur engkau dan kehidupan engkau ya Muhammad. Ni klik pada Nabi. Khitab klik Nabi. Duk cara halus tapi ni Allah Ta'ala duk royak, duk cerita kepada Nabi. Dia kata la amruka khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kan? Wa hayatika demi kehidupan engkau ya Muhammad. Dah. Innahum sesungguh mereka itu kaum Lut. Lafi sakaratihim, sabik pada mabuk mati mereka itu kaum Lut. Mudah tak ada mudah nak tu. Ya'mahun yataraddadun, duk pergi datang syok mereka itu dengan keadaan mabuk mati saat itu. Apabila mereka tu nak juga lewat juga dengan para pura muda-muda belia yang ada dalam rumah Lut, maka ketika tu mabuk mati mereka itu duk jadi wawih, jadi berkelai kabut, jadi apa taraddud, jadi pergi datang dan syok. Fa akhaztuhumus sayhatu, maka mengambil azab akan mereka itu akan kaum Lut. As-sayhatu ai sayhatu Jibril, oleh tepik bagi Jibril. Jadi Lut lari dah. Lut kata mu tak usah dok buat lah, tak usah dok kerja fahisyah, tak usah kerja benda keji tu hak marah. Yani lewat dengan orang-orang muda belia dalam rumah kau jangan. Mu nak sungguh puaskan nafsu mu, puaskan hatimu, mu nikahlah dengan anak tina, tak reti weh. Nak juga. Nak melewat juga. Apabila mereka ni tak reti daripada larangan Lut, lepas daripada itulah Allah Ta'ala saat ni tu pesan dan pula royak pada Jibril. Jibril pun bertepik. Bertepik pong dah. Maka berkelai kabut dah. Mati mabuk kematian mereka saat ni tu berkelai kabut dan pergi datang sebab tepik oleh Jibril terhadap mereka. Bertepik Jibril ni musyrikina. Hal kada bertepik tu musyrikina. Hal kada mereka itu duduk dalam waktu masyrik. Apa masyrik? Waktu syuruki syamsi. Pada waktu waktu matahari duk naik. Deh. Waktu matahari duk naik tu malaikat Jibril tepik. Tepik boy. Pecah nak telinga tu baik darah kot telinga. Sebab apa? Sebab tepik ke bagi Jibril yang sangat-sangat kuat, maka mati mereka itu daripada dengan keadaan berkelai kabut dan pula syok mereka itu saat itu lagu mana apa keadaan eduk terjadi pada mereka. Ni daripada apa dia? Daripada orang yang tak taat dan tak turut kita Allah, inilah hasil bagi mereka. Tengok.
Jadi makna kata apabila Lut saat ni tu lari daripada mereka, mereka tak reti pokok kita learning lah. Dia tak reti orang lari kan nak berlaku lah gapo-gapo. Orang tua kata jangi kita kacau. Kita kacau lagi. Tak lama kan kena. Supaya tu urut kacau tak lama kena. Sebab tu orang kita je kerah perut, je degil. Supaya kau Lut je degil. Lut kata mu jangan dak buat ni duyuh aku. Ni tetamuku, bukan daripada orang lain. Mu jangan dak buat fahisyah, jangan kerja benda tak molek dengan mereka. Karena Tuhan marah. Tu mu takut Tuhan tik, mu nak semati, nak puas nafsu, nak puas hatimu, maka mu sat nikah dengan anak tino aku, katanya Lut. Di atas jalan yang sahih, kalau mu nak tok siwi Tuhan tu marah. Hai kacau juga, tak reti juga. Golek ke orang tak reti orang ni, golek ke nak tepuh lah benda jahat ni. Benda orang panggil Lut apa? Akuam pinat dia tu nak tepuh. Orang lari tak reti sekali, tak reti dua kali, tak reti nak tepuh dengan benda pinat. Orang kata jangan duk buah. Buah juga. Lawa orang tua juga. Tak nyari, tak nyodak. Kadang-kadang kaki nak langit. Sebab tu jangan duk kacau hak orang lari. Orang lari tu lari hak molek. Kalau lari tak molek tu tak ada apa. Lari tu sewi jadi tak molek. Dia duk negara laki. Nuwa kota negara. Kau dulu gapo dia? Nah, tengok. Kata Lut kata gano. Nah. Inna haula dhaifi. Ialah daripada tetamu aku. Qala lahum, berkata oleh Lut, nah. Dhaifi, nah tetamu aku. Tulis budak-budak ni. Tulis dah budak-budak ni kita cek kitab temu dia tak tulis nah. Apa dok dapat kita belakang kita tak sebab itu dah kita nak panggil kitab mari. Sama kita panggil kitab mari hak tu baik dulu-dulu lapis adik-adik kita tu dok tulis ke dak. Tak pandai tulis. Kita pun masa tak ada banyak ni. Masa buat demo buat malah lagi ke teruk dah lah. Orang duk royak bagi diri dah. Wala taf wal hawani nah. Dah. Tu makna setengah daripadanya dah. Tulis dah.
Bapak kita ada ke malah-malah ni. Nama kita pergi boleh nah, kita tak jamin dah dia pergi boleh dah nah. Jadi kita rasa nak tanya panggil kita mari. Nama ke boleh-boleh itulah. Ada ku dak tu. Kalau temu sungguh dah kita rasa nak panggil kita mari kita panggil. Baru-baru, lama pun supa nah. Demo tak ada roing kita tak roing demo nah. Tak kira bersaluh tu. Demo tak pera muka baboyi tak pera muka demo. Ingat molek. Dia tak pera muka kita tak pera muka dia. Siapa dia hormat dalam majlis ngaji, kita hormat kepada dia. Kita tanya, malu. Bapak baru-baru tu. Ni. Ngaji mai-mai. In kuntum turiduna qada wa tarikum waktafau. Waktafau apa dia? Binisaikum wala taf'alu ma harramallah alaikum min ityanir rijal. Lewat sama lelaki. Tak kalah nah. Tu dia. Gapo dia? Nah, musannif kita kata dan pula tafsir kata tengok. Jadi tafsir katanya qauluhu ta'ala tak kalah la inna haula dhaifi. Sesungguh mereka itu apabila kaum Lut dia nak dia dengar berita kesukaan daripada kaum-kaum juga daripada fok-fok dia juga dia kata, "Hei, di rumah Nabi Lut tu ada al-amradu al-hasan. Adanya masalah muda belia yang jangok-jangok duduk dalam rumah tu." Maka fok ni apabila dengar lagu tu maka sukalah hati. Dengar berita kesukaan, orang panggil nasib puluk mereka. Apabila dengar muda belia ada di dalam rumah Nabi Lut, maka supaya nasib puluk mereka dah mengecak lak dah. Giroyak kepada Lut kawan wasana nak mengijakan perbuat kekejian, kejahatan dengan mereka yang ada di dalam rumah Lut daripada al-amradul hasan. Giroyak pada Lut pun kata qala lahum Lut. Kata bagi mereka itu bagi kaum bagi Lut, boleh Lut. Inna haula dhaifi. Sesungguh mereka yang ada dalam rumahku muda belia tu daripada tetamu aku. Wahum dan pada mereka itu dhaifi itu fi himayati di dalam jaga aku. Nabi Lut kata, aku nak lepas kamu tak boleh lah dalam jaga aku supaya orang mari rumah kita. Orang dia bakok mari ziarah kita, orang panggil tetamu kita. Pada motu mari rumah kita kena jagalah dia. Orang luar nak mikaruk dia, orang luar nak mikatak dia tak boleh. Kita kena jagalah sebab dia duyuh kita. Supaya ni duyuh bagi Nabi Lut. Orang mari dalam rumah dia, Lut tahu dah kata malaikat, tapi wak muda belia. Lepas tu fok ni nak mari ganggu, nak mari lewat, nak mari buat kerja benda kejahatan. Lut kata, "Hei, tu duyuh aku dan mereka itu tetamu aku. Aku nak jagalah
mereka. Fala tafdahuni. Mu jangan dak celah akan daku ku tak ui mu buat janganlah. Wa khafu iqaballah. Mu takut katilah azab Allah. Wala taf'alu lahum. Jangan dak buatlah kerja fahisyah terhadap mereka. Fatuqi'uni. Maka sebab itulah tidak jatuh kamu akan daku fi dhulli dalam kehinaan wal hawani dalam segala dengan segala jatuh dalam kehinaan dan jatuh di dalam kelekeh kelekeh jatuh lelekeh jatuh hina. Maka sebab tu kalau mung tak buat kerja tu, mung tak buat fahisyah, mung tak lewatkan masalah muda beliau, maka sebab itulah kamu tak jatuh akan daku dalam kehinaan. Kalau mung tak melewat tak jatuhlah kehinaan aku. Kalau mung buat lagu tu orang duk rumah aku tetamu aku, maka jatuh menjatuh oleh kamu akan daku dalam kehinaan. Linduyuh aku tetamu aku, maka mung buat lagu tu ku tak jaga mereka, maka akulah jatuh dalam kehinaan dan pula lelekeh bi izaikum daiduyufi dengan sebab menyakiti kamu akan duyuh aku. Makna mung tu menjatuh akan daku dalam kehinaan dan pula dalam kesusahan dan pula dalam lelekeh sebab kamu menyakiti akan daku, sebab kamu menyakitkan duyuh aku. Qalu awalam nanhaka anil alami qala qaum, katalah oleh kaumnya, kaum Nabi Lut. Apabila Nabi Lut kata gitu pada mereka, awalam nanhaka an tudayyifa ahadan minal alami, adakah kami menegah akan dikau kuasa engkau menduyuh mensandar akan seorang daripada alam ini? Adakah engkau tu menyandar? Lagi pula engkau saat itu mengisnad, engkau saat itu mensandar mengidafah akan seorang daripada alam ini. Hai alu, adakah engkau tu mensandar akan seorang daripada alam ini? Li'annana nuridu minhum al-fahisyah. Sesungguh kami itu kehendak pada mereka itu nak buat jahat ya. Tak ada apa ni. Mu tak sadar sandarlah gitu gini. Kata orang ni daripada duyuh angkau kan. Kami tak ada apa ni. Mu nak sandar kata orang ni pada duyuh angkau daripada seorang daripada alam ni. Mu nak sandar kata duyuh angkau tak duyuh angkau ikut kau lah. Tapi kami itu kehendak nak buat fahisyah. Tu ya. Kami nak buat kejahatan. Mu berat no. Lu. Dah supaya ni dia mau yak gitu ya ni. Aku tak ada nak apa ni. Tapi aku nak punya duit so ya. Mu nak royak tani duit orang penyer, orang tu, orang ni duit orang mi taruh dia. Aku tak ada apa. Tapi aku nak so, aku nak bergetah. Ni, mu royak kata orang ni duyuh engkau, ang tudayyifa ahadan anil alami. Tapi kami tak ada nak situ. Kami nak buat fahisyah, nak buat kerja kejahatan, yakni lewat dengan mereka. Tu yang kami nak. Kata kaum bagi Lut. Kamal Lut pun jawab qala haula banati qala Lut lahum haula banati fatazawwajuhunna. Ning anak-anak para puaku jangok-jangok comik, mun nikahlah kepada mereka, mengkawinlah akan mereka. Ada in kuntum turidu qada'a wa qada'a watrikum. Jika kalau kamu nak mempuas hati kamu, nafsu kamu, mun nikahlah dengan anak-anak para puaku. Anak para puaku jangok lagi lebih lagi ni. Lepas tu wala taf'alu ma harramallahu alaikum. Janganlah kamu duk buat. Nah, waqtafau binisaikum, dan madalah kamu dengan para puan kamu, orang tina kamu si kamu. Madah tu mu duk buat lagu ni tak leh. Tapi kalau mu nak je nikah dengan anak-anak tina aku, kalau mu tak puas dengan bini-bini mu nikah pula dengan anak-anakku. Kata Nabi Lut. Tapi wala taf'alu ma harramallahu alaikum min ityanir rajul. Mu jangan duk buatlah bagi hak Tuhan tegah kau. Min ityanir rijal, daripada lewat laki-laki sama laki-laki jangan. Kerana benda ni benda Tuhan marah. Apabila Tuhan marah, apabila kamu tu buat, maka Tuhan nak turun bala. Apabila Tuhan turun bala, maka binasalah kamu. Sebab itulah bagi hak Tuhan larang teruk-teruk, jangan duk kacau. Kenapa? Benda tu membawa kepada kebinasaan kita sendiri. Sekat tu dulu. Kami kata wallahu a'lam. Hadap saya uti. Buka ni sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni. Dia kata setengah daripada bulan puasa, maka sunat kita membanyak saat itu. Gapo lebih-lebih lagi daripada 10 akhir. Dah. Kaman dia kata wa yata'akkadu iktsarul ibadati al-mazkurati fihi. Maka kuatlah sunat sebagai sunat yang kuat, banyakkan ibadat-ibadat yang tersebut fihi ai fi asyri akhirih, pada 10 akhir daripada Ramadan. Kenapa? Sunat sebagai sunat muakkad, tak ada wajib tapi dekat-dekat dengan wajib. Sunat kita banyak ibadat pada 10 akhir. Kenapa? Raja'a musadafati lailatul qadri. Kerana nak membetul akan malam Lailatul Qadar. Kerana 10 akhir inilah hak dok khilaf ulama kata setengah 21, kata setengah 23 tu. Lailatul Qadar ni ai al-hukmi. Dengan hukumnya al-hukmi
Kita kata nak membetuli, harap kita tu nak membetuli malam yang kita beribadat 10 akhir tu duk iktikaf di masjid, berharap-harap betul amalan kita dengan malam Lailatul Qadar. Ai al-hukmi hukuminya, wal fasli dan perceraiannya, hukum yang sabit pada 10 akhir. Wal fasli dan perceraian malam 10 akhir daripada malam ini orang panggil ada perbezaan. Awis syarafi ataupun kemuliaan. Nak kata malam 10 akhir dikata malam Ramadan, semua sebulan tu lebih belaka. Tapi nak kata malam Ramadan yang paling mulia sekali ialah 10 akhir. Karena di sini Allah Taala letakkan satu malam daripada malam Lailatul Qadar. Karena apa weh? Boleh kata 10 akhir sunat yang kuat kita tu bangun malam. Sunat yang kuat kita banyakkan ibadat pada 10 akhir karena harap-harap malam Lailatul Qadar. Kalau dia dengan hukumnya kata Lailatul Qadar duk sini 10 akhir ataupun perceraian dia tu di 10 akhir ni. Deh. Wal amalu fiha dan bermula amal padanya pada Lailatul Qadar khairun, terlebih baik, terlebih comel minal amali daripada beramal fi alfi syahrin pada 1000 bulan. Kita beramal pada malam Lailatul Qadar, balasan dia serupa dengan 1000 bulan. Berapa? Yakni 82 tahun. 2 bulan setengah, kata setengah lama. 1000 tahun dikira tu 82 tahun setengah. Gitu. 82 tahun. Kita buat amal malam Lailatul Qadar ni 82 tahun setengah. Dah setengah. 82 tahun setengah weh. Dah. 82 tahun setengah. Kalau kita buat amal ibadat, dia betul malam Lailatul Qadar. Laisa fiha yang tidak adalah padanya pada malam. Laisa fiha yang tidak adalah padanya pada apa? Pada malam saat ni, pada lailah ni khairum minal amali. Laisa fiha yang tidak adalah pada malam tu Lailatul Qadri, tak ada malam Lailatul Qadar. Nak oyak ke mana? Nak oyak tak amalan hak kita buat malam Lailatul Qadar serupa dengan 1000 bulan. Maka lebih ya 1000 bulan tidak adalah padanya pada malam Lailatul Qadar. Malam tak ada Lailatul Qadar, buat amal biasa ya. Tapi kalau kita pergi betul dengan amalan kita malam Lailatul Qadar, serupa dengan 1000 bulan. 1000 bulan ni dah nak tahu lebih sangatnya. Maka 1000 bulan ni pada malam yang tidak ada padanya Lailatul Qadar, maka malam biasa kita buat amal Qadar ni lah. Kalau kita buat amal bulan puasa, maya fardu serupa 70 fardu. Kalau sunat macam fardu. Tapi kalau kita pergi buat amal malam betul dengan malam tu Qadar, satu malam serupa dengan 1000 bulan ni 80 tahun. Dah. Laisa fiha Lailatul Qadri, yang tidak ada pada malam tu Lailatul Qadar. Wa hiya dan ia Lailatul Qadri ni munhasiratun, tersimpang ia malam Lailatul Qadar ni indana di sisi kami Asy-Syafi'iyah. Di sisi kami Imam Syafi'inya, tersipai malam Lailatul Qadar ni fihi padanya pada asyri akhirih, pada 10 akhir baginya bagi Ramadan. Ini perkara yang tersipai di segi mazhab Syafi'i. Dia kata malam Lailatul Qadar ada di celah ni. Awal yang pertama Ramadan tak ada Lailatul Qadar. Tengah daripada 11, 12 tak ada Lailatul Qadar. Daripada 20, 21, 22, 23, 24, hak ni yang berpegang oleh ulama Syafi'i kata tersipai Lailatul Qadar ni pada 10 akhir daripada Ramadan. Sebab tu kita kena banyakkan ibadat. Fa arjaha, maka berharap-haraplah akan dia akan Lailatul Qadri fi asyri akhirih, pada 10 akhir daripada Ramadan. Autaratan ataupun satu ketika. Wa arja autaratan inda Syafi'iyah, dia kata lailatu al-hadiyah awis salisa wal 20, ialah kena kepada malam 21 ataupun malam 23 daripada Ramadan. Itu kata setengahnya daripada bulan Lailatul Qadar ataupun malam Lailatul Qadar. Qadar tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhik. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyina bil hilmi, afina bit taqwa wa janna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa du'a'in la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.